اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dan kita sebelum ini telah bincangkan mengenai hukuman orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, mereka itu bersama para sahabat yang lain sehingga memerangi sahabat-sahabat selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mereka tidak membayar zakat. Hari ini perbincangan kita seterusnya adalah mengenai hukuman ataupun adakah orang-orang yang kurang siuman, orang gila katakan, yang memiliki harta, dan juga kanak-kanak yang memiliki harta, ataupun nanti kita akan bincangkan orang yang berhutang tetapi dia memiliki harta, adakah mereka wajib membayar zakat? InsyaAllah kita akan kupaskan masalah tersebut, di mana kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah, muka surat 267, dalam masalah hukum zakat pada harta yang dimiliki oleh kanak-kanak dan orang gila. Para jemaah yang dirahmati Allah, penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah menjelaskan, wali yang bertanggungjawab di dalam menguruskan kanak-kanak dan orang gila diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta mereka apabila sudah mencukupi atau mencapai nisab. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapanya, dari datuknya, dari Abdullah bin Amr, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man waliya yatiman lahu mal falyattajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang menjadi wali atau yang menjaga harta atau menjaga anak-anak yatim, wali kepada anak-anak yatim yang berharta, hendaklah orang itu kalau dapat memperniagakan harta anak yatim tersebut demi kepentingan anak itu, dan tidak dibolehkan dibiarkan sahaja harta tersebut sehingga ianya dimakan oleh sedekah atau habis setakat memberi sedekah atau mengeluarkan zakat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah amaran atau peringatan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang menjaga anak yatim. Kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, anak yatim mereka ada harta. Di sini kita dapat lihat, di mana pernah kita kupaskan suatu masa dahulu, dan kita bakal bincangkan mengenai siapakah asnaf-asnaf zakat. Ada orang pernah bertanya, adakah anak yatim boleh terima zakat? Tak semestinya anak yatim boleh terima zakat. Adakah janda kematian suami boleh terima zakat? Tak semestinya janda kematian suami boleh terima zakat. Kerana anak yatim itu mungkin dia yatim tetapi dia memiliki harta. Arwah bapanya dulu seorang yang berharta. Dia mewarisi harta arwah bapanya. Begitu juga janda kematian suami. Bahkan janda anak 6 sekalipun atau anak 8 sekalipun atau anak 12 sekalipun, mungkin dia memiliki harta lebih daripada kita.
Arwah suaminya dulu adalah seorang jutawan. Dia seorang janda, tetapi janda yang jutawan. Adakah dia boleh terima zakat? Tidak. Orang-orang yang boleh terima zakat adalah 8 asnaf itu yang akan kita bincangkan nanti dalam babnya. Secara umum, antara lain adalah fakir miskin. Jadi bukan status anak yatim atau bukan status janda boleh terima zakat. Jadi kita kena lihat dan perlu memahami. Jadi di sini perbincangan kita pada jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan di dalam masalah sekiranya anak itu anak yatim, adakah dia boleh menerima zakat? Jawapannya tidak semestinya. Sekiranya dia itu anak yatim dan kalau dia itu berharta, adakah dia wajib mengeluarkan zakat? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang menjaga harta anak yatim supaya jangan sampai harta itu habis setakat dibayarkan zakat, tetapi hendaklah dia itu memperniagakan harta tersebut. Kalau harta itu diperniagakan, nescaya harta itu dapat bertambah. Katakan, dia itu seorang anak yatim. Dia anak yatim dan masih lagi kanak-kanak. Memandangkan dia masih lagi kanak-kanak, walinya jaga hartanya tadi. Dia ada $20,000. Kalau setiap tahun $10,000 berapa bayaran zakatnya? 250. Betul? 2.5%, 10,000, 250. Kalau 100, $25. 100, $2.5. 2.5%. Kalau 1,000, $25. 10,000, $250. 20,000, $500. Setiap tahun dia bayar $500. Baik-baik 20,000 dah jadi 19,500. Kemudian tambah tahun berikutnya 500 lagi, jadi 19,000. Jadi 18,500, 18,000, 17,500, 17,000. Lebih kuranglah plus minus berapa sen gitu kan. Kemudian daripada 20,000 kita simpan 10 tahun dah jadi tinggal 15,000. Ini contoh. Kalau dia setakat simpan setiap tahun bayar zakat. Akan tetapi kalau duit itu dia perniagakan daripada 20,000, mungkin ada keuntungan jadi 25,000. Dia bayar zakat. Tetapi bayar zakat katakan 25,000 atau 25,000 jadi 750 lah katakan. 2.5% nanti kita kira. Tapi tolak tetap dia ada 24,000. Kemudian dia perniagakan lagi tahun depan untung lagi jadi 32,000. Bayar 2.5% dari 32,000 tetap dari 30,000. Jadi maksudnya di situ pada jemaah, kalau barang siapa yang menjaga harta anak yatim atau menjaga harta orang gila juga, nescaya digalakkan jangan setakat simpan dalam bank di mana setiap tahun itu dia terpaksa memberi zakat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man waliya yatiman lahu mal, barang siapa menjadi wali kepada seorang anak yatim yang mempunyai harta, jadi apa Rasulullah katakan, falyattajir lahu, hendaklah dia bertijarah, dia memperniagakan harta tersebut. Wala yatrukhu, jangan dia biarkan, ta'kulahu sadaqah, jangan dia biarkan harta itu dimakan oleh sedekah, atau maksudnya harta itu habis setakat dengan dibayarkan zakat. Kalau harta 100,000 sekalipun, setiap tahun 2,500. 100,000, 2,500. Baik-baik 100,000 jadi 2,500. Minus, berapa minusnya? 2 tahun jadi tolak 5,000. Senang kira lah. Baik-baik 100 jadi 95,000. Setiap 2 tahun. Kemudian 2 tahun lagi jadi 90,000. 85,000. 80,000. 75,000. 70,000. Dah tak jadi 5,000 lah tolak. Jadi mungkin 76,000. Kemudian tapi plus minus katakanlah untuk mudahkan kira 5,000.
100,000 jadi 70,000. 65, 60. Kemudian 55, 50. Berapa tahun dah jadi setengah dah harta. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zakatnya 2.5%. Akan tetapi kalau dibiarkan, demikianlah halnya. Walaupun hadis ini mempunyai sanad, sebagian ulama hadis mengatakan mempunyai sanad yang lemah, namun Al-Imam Hafiz berkata Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis mursal sebagai penyokong bagi untuk memperkuatkan hadis ini. Malah dia dianggap kuat oleh Imam Syafi'i, dan dengan adanya keumuman hadis-hadis sahih yang berkaitan kewajipan membayar zakat secara mutlak. Jadi secara umum pada jemaah, persoalannya kalau anak itu anak yatim, adakah dia masih bayar zakat? Bayar zakat atau mengeluarkan zakat, syaratnya apa? Kita dah belajar. Cukup nisab, cukup haul. Cukup nisab, cukup haul, wajib bayar zakat. Jadi antara lain para jemaah perlu kita renungkan perkara itu. Imam Tirmizi berkata, para ulama berbeza pendapat di dalam masalah ini. Sebilangan sahabat Nabi SAW, ada yang berpendapat bahawasanya harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya. Dan pendapat ini dipelopori oleh Umar, Ali, Aisyah radhiyallahu anhum dan Ibnu Umar. Demikian juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Namun ada juga sekumpulan ulama lain yang menegaskan bahawasanya tidak wajib keluarkan zakat pada harta anak yatim. Ini adalah pendapat Sufyan dan juga Ibnu Mubarak. Jadi ulama berbeza pendapat adakah wajib mengeluarkan zakat terhadap anak yatim, tetapi ramai di antara ulama mengatakan wajib mengeluarkan zakat. Kerana ada Nabi menyebutkan mengenai supaya diperniagakan. Cuma apabila kita nak perniagakan, harta yang kita pegang amanah tersebut, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati supaya jangan sampai rugi harta itu. Ustaz, saya jaga harta anak yatim. Saya nak meniaga. Untung saya dapat ke anak yatim tadi dapat? Kita lihat apakah kontraknya. Kita ada duit 20,000 yang dimiliki oleh anak saudara kita ke siapalah, anak yatim. Kalau kita katakan kita nak perniagakan harta itu dengan amanah, harta itu keuntungan kembali kepada anak yatim tadi. Tetapi kalau sekiranya kita perniagakan, ada risiko untung rugi. Baik-baik 20,000, kalau kita tak bijak, rugi tahun depan jadi 5,000. Katakan kita tak bijak, kita pergi beli share ke, kita beli bitcoin ke, benda-benda yang kita tak mahir lah. Dengar-dengar orang kata boleh untung, kita masuk rugi pula. Baik-baik 20,000 jadi 5,000. Terus wali-wali yang lain tanya, mana harta 20,000? Dah jadi 5,000. Aku perniagakan, pasal Nabi suruh perniagakan. Jadi itu ada risiko. Tetapi kalau kita katakan 20,000 daripada simpan dalam bank, aku pakai boleh tak? Aku pinjam duit dia. Pinjam, kena bayar. Jadi kalau kita untung, untung milik kita. Kalau kita rugi, rugi milik kita. Untung rugi 20,000 tetap 20,000 pasal kita pinjam. Ini kita kena lihatlah kontrak apakah, syarat apakah yang kita gunakan. Jadi itu para jemaah perkara yang perlu kita renungkan bersama. Seseorang yang memiliki nisab tetapi berhutang. Para jemaah yang dirahmati Allah, persoalan seterusnya adalah sekiranya kita mempunyai duit $100,000 kita ada. Tetapi duit $100,000 ini, si fulan pinjam 10,000, si fulan pinjam 20,000, 50,000 ada di tangan orang lain. 50,000 kita simpan dalam bank. Persoalan, saya nak bayar zakat tak? Cukup nisab, cukup haul kena bayar. Kena bayar zakat berdasarkan 50,000 yang memang ada dalam simpanan kita, atau kena keluarkan zakat berdasarkan 100,000. Kerana total duit kita adalah 100,000. Tapi Ustaz, dia itu dipegang oleh
kawan-kawan kita. Saya tak ada duit itu. Baik. Perkara ini diperbincangkan oleh para ulama di dalam masalah orang yang beri pinjaman zakat. Orang yang duit kita ini berada di tangan seseorang. Orang yang pinjam duit kita ini boleh kita kategoriskan kepada dua kategori. Disebutkan dalam sebahagian kitab, ianya itu adalah mu'sir atau musir. Orang yang senang atau orang yang susah. Ustaz, ada ke orang senang pinjam duit? Bahasa kita, duit yang kita pinjamkan itu adakah besar kemungkinan kita akan dapat balik atau besar kemungkinan kita tak akan dapat balik? Contoh, kita nak pinjam duit, ada orang nak pinjam duit. Kita tahu dia tu hartawan, kaya. Orang kaya pun nak pinjam duit. Betul. Saya punya duit stuck. Transfer daripada US lewat sana adalah berapa juta transfer stuck. Tapi sekarang ni saya nak kena bayar duit property tax, katakan. Property tax dia 20,000. Oh, ya hartawan lah. Tapi saya nak kena bayar sekarang, penting ni sekarang. Ataupun dia nak kena bayar gaji para petugas 20,000. Nak pinjam duit daripada kita. Besar kemungkinan dia akan bayar tak? Oh, tengok muka dia memang besar kemungkinan dia akan bayar. Tengok bank book memang 6 figures. Golongan ini adalah musir. Tetapi satu lagi golongan, orang yang pinjam kita, yang sering kali berlakulah saudara kita, ipar duai kita, yang kaum kerabat kita pinjam, dan itulah kali terakhir kita akan dapat lihat duit kita tersebut. Besar kemungkinan dan more often than not tak akan jumpa lagi dan tak akan diperkatakan tentang hutangnya tadi. Kita ada hutang, orang tu hutang kita 3,000, orang ni ada hutang kita 5,000, kawan kita, saudara kita, adik ipar, abang ipar pinjam 8,000, kadang-kadang dah $20,000. Persoalan, nak kena bayar zakat ke tidak? Golongan ini di mana kita tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya selera, tahu bahawasanya tak akan dapat balik. Dan kita pun walaupun tak dapat balik, dia datang lagi pinjam $100 tetap kasih juga. Pasal redha. Redha pinjamkan kepada dia dan redha tak akan dapat balik. Kalau tak redha pun tahu tak akan dapat balik. Ini golongan mu'sir. Sebagian ulama membagikan hutang duit kita yang berada di tangan orang lain, orang ini musir atau mu'sir. Kalau orang ini besar kemungkinan kita akan dapat balik duit tersebut, maka nescaya kita tetap wajib bayar zakat. Tetapi kalau duit itu diberikan kepada seseorang, besar kemungkinan kita tak akan dapat balik dan kita tahu bahawasanya tidak akan dapat balik selama-lamanya, nescaya tak perlu bayar zakat. Tiba-tiba 10 tahun kemudian orang ni jual rumah. Nah, ni duit dulu aku hutang kau $20,000. Alhamdulillah, tak sangka dapat duit $20,000. Maka pada ketika itu bayar zakat setahun. 2.5% bayar. Faham ya? Ini adalah seseorang yang memiliki nisab. Saya tak tahu sama ada masuk ke dalam sini atau dalam bab yang lain. Baik. Jadi seseorang yang memiliki nisab tetapi berhutang, atau satu orang dia memiliki duit dia ada tetapi dia masih ada hutang dengan orang lain. Penulis mengatakan, barang siapa mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini golongan yang lain ya. Tetapi dia berhutang. Hendaklah orang itu memisahkan harta bagi melangsirkan hutangnya terlebih dahulu dan setelah itu dia dikendaki mengeluarkan zakat daripada sisa bayaran hutangnya jika sampai nisab. Jika tidak, maka dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kerana dalam keadaan sebegini dia adalah seorang miskin. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la sadaqata illa an zahri ghani. Tidak diwajibkan zakat kecuali ke atas orang kaya.
Rasulullah SAW juga bersabda, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat hendak diambil daripada orang kaya mereka, antara mereka, dan kemudian diserahkan kepada orang miskin. Dalam kes sebegini, tidak ada bezanya hutang seseorang kepada Allah atau kepada manusia. Dalam sebuah hadis ditegaskan, hutang kepada Allah lebih layak untuk segera dibayar. Jadi kes yang saya sebutkan tadi tu kes yang lain, senario tadi. Tetapi senario tu penting. Ingat, persoalan kalau kita ada duit kita berikan kepada orang pinjam duit kita, kategori orang itu musir atau muksir. Ya. Jadi kalau orang yang senang, di mana kita besar kemungkinan kita akan dapat balik duit itu, kena bayar zakat. Kalau orang itu orang susah, tak perlu bayar zakat kerana besar kemungkinan kita tidak akan dapat duit tersebut. Kalau kita tetap kena bayar, agak sukar, dan di mana kita tahu duit itu tak dapat, jadi setiap tahun kena bayar zakat, maka tak wajar bagi kita. Dalam persoalan yang kita kupaskan tadi, Ustaz, boleh tak ada orang nak pinjam kita duit? Orang kaya yang tadi, dia nak pinjam $50,000. Kemudian kita katakan, boleh, aku pinjam kau. Kita kena bayar zakat ke tidak? Kena bayar zakat. Pasal dia orang kaya. Kita tahu besar kemungkinan dia akan bayar balik. Memang dia akan bayar balik. Boleh tak kita syaratkan, aku pinjam kau, tetapi zakat engkau bayar? Faham tak? Aku pinjam kau duit ini, aku kena bayar zakat. Zakat dia engkau bayar, aku tak charge interest yang lain. Boleh ke tidak? Jawapannya tidak boleh. Kerana apa? Harta itu harta milik dia. Memandangkan harta itu harta milik dia, dia wajib bayar zakat. Katakan kalau 100,000, 2,500. Kita genapkanlah 100,000 untuk mudahkan cerita. Dia pinjam 100,000. Dia kena bayar zakat 2,500. Dia simpan, dia pinjam 2 tahun. Dia kena bayar zakat $5,000. Dia kalau cakap dengan orang yang nak pinjam tu, aku pinjam kau duit ni, tapi zakat engkau bayar. Secara tidak langsung, dia pinjam orang duit ini dengan interest $5,000. Faham tak? Pasal zakat memang dia punya. Dia simpan dalam bank, dia kena bayar interest, dia kena bayar zakat. Dia pinjam orang ini, dia akan dapat balik. Dia dapat pahala pinjam orang tersebut. Tetapi once dia suruh orang itu, kau bayarkan zakat aku, maka orang itu bayarkan $5,000 2 tahun. Maka daripada angle yang lain, sebenarnya dia pinjamkan orang itu dengan interest riba $5,000. Maka kalau kita ada duit, kita pinjam seseorang duit tersebut, ingat, setiap hari orang itu belum bayar hutang kita, setiap hari kita dikira sebagai bersedekah. Pahala sedekah. Ya, jadi kita dapat pahala dengan pinjamkan orang duit. Qardul hasan. Pinjaman yang baik, di mana pinjaman yang tiada riba. Kita akan dapat pahala. Tetapi apabila kita suruh dia bayar riba berbagai jenis. Kalau kita pelajari bab riba. Riba itu apakah riba? Riba adalah kita mendapatkan kemanfaatan daripada sesuatu yang kita pinjamkan. Dalam kes ini kita pinjamkan 100,000. Kita dapat kemanfaatan. Kemanfaatan mempunyai berbagai jenis. Kemanfaatan sama ada kita kasih kau 100,000, kau beri aku $10,000, dapat ekstra manfaat daripada pinjaman. Atau aku pinjam kau duit $100,000. Memandangkan selagi mana kau belum bayar duit $100,000 ini, aku tinggal kat rumah kau free. Ujung minggu kau ada rumah kat Melaka kan? Aku nak pergi Melaka. Every time aku pergi situ duduk free pasal kau ada hutang. Riba. Itu kemanfaatan yang kita dapat kerana kita pinjamkan dia duit. Atau memandangkan kau pinjam aku duit, memandangkan
engkau belum bayar duit tersebut, setiap hari Minggu engkau kena hantar aku pergi sekian tempat. Aku naik kereta tumpang kereta engkau, tak bayar. Tak bayarlah, engkau hutang kan. Okey. Kemanfaatan. Jadi perkara begini kita jangan ambil sambil lewa. Ini adalah riba. Riba tu apa juga kemanfaatan yang kita perolehi disebabkan kita pinjam, orang itu pinjam kita duit. Jadi orang yang pinjam duit tak boleh kita dapat kemanfaatan langsung. Kecuali kemanfaatan itu dapat bukan disebabkan kita pinjam duit dan memang sebelum pinjamkan duit memang kita dapat kemanfaatan itu. Contoh, setiap hari kita pergi kerja, tinggal satu blok, kerja sama-sama, pergi kerja sama-sama setiap hari. Minggu berikutnya, bulan berikutnya dia pinjam duit. Besoknya kita pergi kerja sama-sama, tumpang kereta dia juga. Selama ni dah memang tumpang kereta dia. Besok kita tumpang kereta dia juga, bukan disebabkan hutang. Tak ada kena-mengena, maka diperbolehkan. Tetapi kemanfaatan itu kalau disebabkan hutang, nescaya itu adalah riba. Jadi persoalan kita adalah mengenai seseorang yang pinjam orang lain duit, beri pinjaman kepada orang lain duit, lalu kita suruh dia bayar sama ada zakatnya atau income taxnya atau apa jua sekalipun, nescaya itu adalah riba yang perlu kita berhati-hati. Baik, kembali kepada perbincangan kita di sini adalah bagaimana seseorang itu ada duit tetapi dia juga berhutang. Siapakah dia? Kita ni lah. Duit ada, dalam bank ada $100,000. Kemudian ada hutang. Hutang apa? Hutang rumah. Semua orang ada hutang rumah. Atau hutang kereta. Ada hutang tak? Ada hutang kereta. Adakah orang yang berhutang tetap kena bayar zakat? Di sini kita kena lihat. Kalau kita tengok, duit dalam bank ada $300,000. Hutang rumah ada $200,000. Nak kena bayar tak $300,000 zakat? Dalam Islam, hutang dibenarkan tetapi tak digalakkan. Kita tak digalakkan berhutang para jemaah. Cuma dalam konteks kita hidup di negara Singapura kadang-kala tak dapat lari. Pasal beli kereta, siapalah mampu beli $70,000 cash. $70,000 pun tak dapat kereta sekarang. Paper saja $100,000. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kereta $50,000. COE $100,000. Nak beli kereta $150,000. Kertas $100,000, besinya $50,000. Mampu tak mampu beli cash, terpaksa hutang. Yalah, hidup Singapura kan. Jadi tak makan riba, akan kena cebisan riba. Beli rumah, hutang. Cuma kadang-kala dalam masalah beli rumah hutang ni kita kena bijak sedikit lah. Masalahnya masyarakat kita ni dalam secara umum lah ya, dalam masalah keuangan mereka kurang bijak dalam finance management. Kita beli rumah yang kita lihat harga rumah, kita beli rumah $400,000. Baik, Alhamdulillah. Kemudian hutang lah, Alhamdulillah. Pasal tak mampu beli cash lah kan. Sign kontrak 30 tahun hutang. Kita cuba kira yang $400,000 tu kali 30 tahun, berapa interest dia? Kita bukan beli rumah $300,000, kadang $400,000. Kadang-kadang kita kira interest dia saja dah sampai harga rumah tu macam double. Jadi kalau dapat seberapa yang termampu, walaupun sebahagian golongan katakan jangan bayar cash, bayar CPF. Ada satu golongan kata jangan bayar CPF, bayar cash. Satu katakan kita ada duit simpan, biar kita hutang. Berbagai-bagai cara kita lupa hutang tersebut. Kalau kita kira lah, Tok Sah kata banyak lah, contohlah ya. Kita buat some testing, siapa ada kalkulator cuba kira. Kalau kita pinjam $100,000, 4% berapa? 4,000.
4% 4,000. $100,000. Kita ambil hutang $400,000. 4,000 times 4. Berapa? $16,000 satu tahun. Ni kita baru sign ni, tahun depan $16,000. Kemudian $16,000 ni kita sign hutang tu berapa? 25 tahun. Times 25. 16 times 25 berapa? Berapa 16 times 25? Tak dengar? Calculator. $16,000. Dia akan berkurangan tapi secara ringkasan. Kali 25 tahun. 400,000. Setiap tahun dia akan kurang, jadi akan berkurangan. Jadi 300 lebih. Ni interest saja. Kemudian ada yang kita bayar duit CPF. Pakai CPF. Pakai CPF pun ada interest. Dan interest tu apabila kita jual, kena kembalikan kepada CPF board. Ini contoh. Ada banyak perkara yang lain. Jadi, mengenai finance ini kadang-kadang kita tak lihat. Harga 400,000 kita nak tawar jadi 390,000, 10,000 punya pasal naik turun tak jadi. Tanpa dia sedari, dia sign kontrak, dia beli, dia sign saja hutang, dia punya interest 400,000. Jadi kalau ada duit, kurangkan interest. Kalau ada duit, bayar bulanan lebih. Jadi kita akan kurangkan. Masalahnya kita selalu beli tu, bank pandai. Kita first 2 years, kita bayar duit pokok sekian. Yang kita bayar banyak adalah interest. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Persoalannya, orang yang ada harta tetapi dia berhutang, adakah dia masih lagi wajib bayar zakat? Perbincangan kita ini masih lagi wajib bayar zakat. Ya saja. Kerana hutang itu hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Persoalan, tapi Ustaz, ini bukan hutang kereta. Ini bukan hutang rumah, hutang kawan. Dia ada duit $300,000, tetapi hutang kawan $10,000. $300,000 dalam bank. Kalau 100,000, 2,500. 3,000, 7,500 satu tahun kena bayar. Hutang kawan 10,000. Nak kena zakat ke tidak? Daripada zakat dibayar 7,500, digalakkan bayar kawan hutangnya tadi. Kadang-kadang kita dah nak pinjam duit mudah, tetapi nak kembalikan duit agak sukar. Baik. Jadi ringkasan cerita, kalau dia ada harta, nescaya utamakan untuk dia kembalikan hartanya tadi kepada orang lain yang dia pinjam. Tetapi kalau dia tak mampu kembalikan, maka dia tetap wajib bayar zakat. Ini mungkin persoalan ini adalah harta yang tak boleh kita gunakan. Contoh, Ustaz, saya ada duit kat CPF 200,000. Saya pinjam kawan 10,000. Nak bayar bolehlah kawan, tetapi 10,000 memang tak ada duit 10,000 sekarang. Duit ada dalam CPF. Itu perbincangan yang lain. Akan kita kupaskan mengenai milk thumb. Apa dimaksudkan dengan pemilikan sempurna nanti. Perbincangan seterusnya. Seseorang yang mati dan berkewajipan membayar zakat. Baik. Ada seorang meninggal dunia. Selama ini dia tak bayar zakat. Atau seorang meninggal dunia, ada duit $100,000. Dia ada buat wasiat 1/3. Kemudian ahli keluarganya ahli waris. Apa yang harus dilakukan? Penulis mengatakan, barang siapa meninggal dunia dan berkewajipan membayar zakat, maka zakat itu wajib dikeluarkan daripada hartanya. Dia wajib didahulukan ke atas bayaran hutang, wasiat dan pembagian harta pusaka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa membincangkan tentang wasiat, tentang harta itu, min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, iaitu setelah memenuhi pesanan yang diwasiatkannya itu atau hutang. Baik, di dalam masalah faraid, apabila kita belajar bab faraid nanti, kita akan belajar bahawasanya apabila seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya ada yang dapat
setengah, ada dapat 1/3. Isterinya, kita kena lihat, kalau yang meninggal dunia itu tak ada anak, nescaya isterinya dapat 1/4. Yang meninggal dunia itu ada anak, nescaya isterinya dapat 1/8. Bila 1/4, bila 1/8 dan sebagainya, kita belajar bab faraid. Baik. Persoalan, kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, mana nak kita utamakan? Ada $100,000. Nak utamakan faraidnya atau nak utamakan bagaimana? Dalam bab faraid kita akan belajar. Sebelum faraid itu dapat diagihkan, ada beberapa perkara yang mesti kita sempurnakan. Antara lain pengurusan jenazah, sempurnakan. Kalau tak ada orang nak bayar, gunakan duit si mati. Kemudian tengok, adakah dia itu ada hutang zakat, hutang fidyah, sempurnakan. Kemudian tengok, ada hutang sesiapa yang lain lagi tak? Jelaskan hutangnya. Dengan Pak Dola, dengan Pak Kasim dan sebagainya, jelaskan. Kemudian tengok, ada buat wasiat tak? Dia buat wasiat. Sempurnakan wasiatnya. Wasiat maksimum cap 1/3 daripada balance selepas diagih-agihkan. Dah habis semua, $100,000, katakan tinggal $60,000. $60,000 ini yang difaraidkan. Nanti dalam bab faraid kita akan belajar. $60,000 ni, Ustaz, adakah seorang yang meninggal dunia wajib diagihkan hartanya itu mengikut faraid? Yakni lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian? Jawapannya tak wajib. Tak wajib. Sekiranya seseorang itu meninggal dunia, ahli waris dia, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, 1 isteri, 1 ibu. Kalau mereka katakan semua adik-beradik kita bagi sama rata, setuju tak? Semua setuju. Bagi sama rata. Bahkan kalau semua adik-beradik katakan harta si mati tadi kita berikan semuanya kepada ibu, boleh. Selagi mana semua redha, dipersilakan, diperbolehkan. Jadi untuk agihkan harta faraid mengikut hukum faraid, di mana lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian dan sebagainya, tak wajib. Jadi bila dia jatuh pada wajib, dia jatuh pada wajib apabila tidak ada persetujuan. Kalau kita nak berikan kepada ibu, ada kata mana boleh, saya pun nak pakai. Kalau kita katakan semua berikan kepada adik bongsu, yang sulung kata tak boleh, aku pun nak pakai dan sebagainya. Semua tak dapat bersetuju. Boleh tak kita bagi semua sama rata adik-beradik? Lelaki kata tak boleh. Baik, memandangkan tak ada persetujuan, maka kembali kepada hukum faraid. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, ibunya dapat bahagian, isteri kepada arwah suaminya dapat bahagian ikut faraid yang telah ditetapkan. Isteri dapat 1/8 katakan, ibu dapat 1/6 katakan, anak-anak lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Full stop. Tapi kalau semua setuju, adik-beradik semua yang ada, semua adik-beradik, arwah mak bapak pun dah tak ada, isterinya ni mak kita pun dulu arwah mak dah tak ada, ini adalah arwah bapak, kita bagi semua adik-beradik lelaki atau perempuan equal. Kita dapat balance 60,000. Kita ada 3 beradik, 2 lelaki 1 perempuan, semua kita kasih seorang 20,000. Setuju? Setuju. Silakan. Ini bab faraid. Cuma perbincangan kita dalam bab zakat adalah zakat perlu diutamakan daripada faraid. Sebelum diagihkan harta itu, perlu ditengok ada hutang-hutang yang lain ke tidak. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Surah An-Nisa ayat 12. Faraid itu yang dibincangkan sebelum itu adalah sesuatu memenuhi pesanan yang diwasiatkan atau hutang. Setelah pesanan hutang, wasiat atau hutang. Zakat adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang belum bayar zakat berarti dia hutang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ada seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ibu aku meninggal dunia dan masih berkewajipan mengqada puasa selama sebulan. Perlukah aku mengqadakannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Seandainya ibumu mempunyai hutang,
Adakah kamu akan melangsaikannya? Lelaki tadi katakan, pasti. Kalau ibu aku ada hutang, aku pasti akan menjelaskannya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dijelaskan, untuk dibayar. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, dalam bab ini Rasulullah mengatakan hutang kepada Allah lebih jelas, lebih perlu dibayar. Maka lelaki tadi bertanya kepada Nabi, ibunya meninggal dunia, ada hutang, perlu tak dia bayarkan hutang puasanya tadi? Rasulullah tak bertanya, kalau ibumu ada hutang dengan orang, kau bayar tak? Bayar. Nescaya hutang kepada Allah lebih berhak dibayar. Sebagian ulama ketika menafsirkan hadis ini mengatakan bahawasanya itu adalah bab nazar. Kerana puasa nazar tetap hutang. Ibunya ada puasa nazar, maka nescaya itu adalah hutang. Kalau puasa Ramadan boleh dibayarkan dengan fidyah, tetapi puasa nazar tidak dibayarkan dengan fidyah. Maka nescaya di dalam bab hutang puasa nazar, maka nescaya kalau sekiranya ibunya, arwah ibunya tadi berhutang, maka ahli warisnya boleh membayarkan hutang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perbincangan kita di sini adalah dalam bab zakat, maka zakat diberi priority sebelum harta itu diagihkan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Memandangkan kita bincangkan perkara ini, kita kupaskan sedikit. Walaupun kita katakan zakat perlu diutamakan, cuma masalahnya adalah dalam perbincangan dalam bab faraid lah ya, zakat dan fidyah perlu diutamakan sebelum diagihkan harta itu kepada ahli waris. Kalau fidyah, arwahnya meninggal dunia pada usia 60 tahun. Ketika meninggal dunia adalah tinggalkan duit $20,000, alhamdulillah. Cuma masalahnya arwahnya dulu tak pernah berpuasa. Jadi kalau tak pernah berpuasa tu, kalau dia nak kira, katakanlah dikira mulai, orang selalu kira mulai 15 tahun lah balik. Daripada 15 tahun sampai 60 tahun, berapa tahun tu? 60 tolak 15, berapa? 45. 45 tahun. Kalau 45 tahun puasa nak kena bayar, berapa agak-agak? Ini tentang fidyah. Dia pergi masjid. Masjid buat perkiraan. Awak ini 45 tahun, banyak ni. Kenapa? 45 tahun pada tahun arwahnya tu 15 tahun. Tahun itu kemudian bertemu dengan tahun berikutnya, dia tak bayar, kemudian double. Kemudian tahun masuk berikutnya, tahun yang pertama tu jadi triple. Jadi tahun berikutnya yang tu jadi 4 kali ganda. Jadi apabila tahun 60, katakan tahun dia meninggal dunia untuk mudahkan cerita 2000 lah. Tahun 2000, tahun 2000, dia 60 tahun. Yang 40 tahun, 60 tahun, 45 tahun yang lalu tu, tahun 20 berapa? 40 tahun, 1960. Okey, mudahkan cerita. 1960, masuk 1960 punya hutang tu 40 kali ganda. Kerana dia berlipat kali ganda. Dia kira, pernah ada jemaah bertemu dengan saya, Ustaz, bayar fidyah mak saya sampai $36,000. Pasal hutang berlipat kali ganda, fidyah. Arwah mak tinggalkan 20,000. Nasi lagi nak kena bayar hutang lagi, 15,000. Sayang mak punya pasal, tak apalah kita kumpul-kumpul duit, bayarkan hutang puasa. Untuk pengetahuan kita pada jemaah yang dirahmati Allah, perkiraan berganda-ganda tadi hanyalah salah satu pendapat ulama. Bukan semua ulama bersetuju tentang hutang puasa kalau kita
tak bayar 10 tahun yang lalu, tahun berikutnya dia berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, tak semua ulama bersetuju dengan pendapat itu. Untuk kes sebegini, kalau dia bertemu saya selalu akan beritahu gunakan cara kedua. Cara kedua mudah. Berapa tahun dia hutang? 40 tahun hutang puasa. 1 tahun berapa? 1 tahun 30 hari. 1 tahun 30 hari. 10 tahun berapa? 10 tahun 300 hari. 20 tahun 600 hari. 40 tahun 1200 hari. 1200 hari, kalau ikut perkiraan beli beras dan sebagainya, ikut perkiraan tahun gitu, mungkin pada tahun tersebut ada yang $1 satu hari. Ada sebagian masjid masih terima $1 atau paling tidak $2. Jadi kalau $1 satu hari 1,200. Ini kena memandangkan banyak. Ikut harga beras cukup. 1,200. Kalau $1.50, 1,800. Katakan $2, 2,400. Full stop. Hutang puasanya yang 40 tahun itu berdasarkan perkiraan kedua hanya $2,400. Habis Ustaz, dia tak bertambah. Seperti mana saya katakan, yang bertambah itu hanyalah salah satu pendapat ulama. Dan tak semua ulama bersepakat tentang pendapat tersebut. Memandangkan awak punya kes, arwah ibu atau arwah bapa tinggalkan $20,000. $20,000 anak-anak pun memerlukan. Kalau semua kita bayar kepada fidyah, hutang pun masih tak cukup. Hari ini semua bayar zakat atau bayar fidyah, besok awak pergi kat MUIS minta zakat pula. Apa guna? Jadi atas dasar demikian, mereka-mereka yang bertugas di masjid kena bijaksana. Ada tak doa-doa khusus yang perlu kita ungkapkan
Jawapannya tak ada. Saya bayar zakat kat masjid pada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita beratur panjang-panjang. Kemudian Pak Amir tu kena berdoa yang panjang-panjang. Adakah kita dituntut berbuat demikian? Jawapannya tak ada. Saya bayar zakat kat Amir ini pula. Kemudian Amir itu saya tengok, saya bayar zakat, ni duit zakat saya $1,000. Amir tu cakap, terima kasih, semoga Allah Ta'ala berkahi. Full stop. Tak ada doa. Awak bayar zakat, ini kewajipan kita. Orang itu nak doakan untuk kita, tak nak doakan untuk kita, tak ada kena-mengena. Sebaiknya dia ucapkan terima kasih. Sebaiknya dia ucap Alhamdulillah. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita, harta kita, wajib kita tunaikan zakat. Kita laksanakan tuntutan tersebut kerana Allah. Orang tu nak doakan, tak nak doakan, nak secara rasmi, itu bukan urusan kita. Yang penting kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang-orang yang ada harta yang nak bayar zakat, kena beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kadang-kadang saya dengar orang komplain, apa saya bayar zakat panjang, line up panjang-panjang tempat masjid, dia cuma cakap semoga Allah Ta'ala berkahi harta awak. Tak ada panjang doa. Yang geng nak minta doa panjang-panjang ni yang buat line up panjang. Sebenarnya bayar fitrah pun tak perlu doa-doa tu semua. Baik, Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berkahi. Semoga Allah Ta'ala terima ibadahnya. Full stop, hit and run. Alhamdulillah. Ni satu je baca. Terus next. Contohlah ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi pentingnya kita jatuhkan niat zakat. Ini untuk membezakan dia tu harta zakat yang kita tunaikan zakatnya atau setakat sedekah biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan meluruskan agama kepadanya semata. Jadi kita disuruh wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kita disuruh kecuali untuk mengabdikan, menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan kita dapat apa yang kita niatkan. Ini menunjukkan kalau kita nak bayar zakat, kena jatuhkan niat, ini adalah zakat. Berhati-hati kerana bukan semua orang boleh terima zakat. Seperti yang saya katakan, anak yatim tak semestinya boleh terima zakat. Janda tak semestinya boleh terima zakat. Dan sebagainya. Ustaz, hari raya orang kata, selamat hari raya, kasih duit zakat. Yang duit dalam envelope itu duit zakat ke untuk kanak-kanak? Tak, itu bukan duit zakat. Kerana kanak-kanak tu asnaf zakat ke tidak? Ada yang lebih kaya daripada kita. Kita setakat nak gembirakan mereka. Hadiah. Nak gembirakan mereka, gembirakan budak-budak dapat pahala, alhamdulillah. Kecuali kalau kita tahu budak ini memang anak daripada keluarga orang susah, kita kasih duit niat zakat boleh. Kalau kita tahu, kita yakin dia itu dia memang orang fakir, miskin atau daripada salah satu asnaf zakat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan niat hendaklah dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Imam Abu Hanifah pula, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau memisahkan harta yang wajib dikeluarkan daripada zakatnya. Manakala Imam Ahmad pula membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat dengan syarat masih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kita niat itu sama ada ketika kita bayar zakat, kita keluarkan zakat, atau sebelum kita keluarkan zakat, ni aku nak bayar zakat kepada orang tersebut. Contoh, kita datang dan niatkan tadi, pergi sana bismillah, silakan. Maka diperbolehkan. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara seterusnya. Zakat, seringkali kita bayar zakat pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana
orang nak raya. Kerana Ramadan pahala berlipat ganda. Tetapi adakah wajar atau adakah sesuatu yang paling baik kita bayar zakat pada bulan Ramadan? Ramadan pahala berlipat kali ganda. Betul. Pahala berlipat kali ganda. Kita tahu orang ni orang susah. Bear in mind, seperti mana saya katakan, dia punya basic thing, maaf kata, with all due respect, bukan menghina, tetapi masyarakat kita ni, masyarakat Melayu, memang tak pandai, tak bijak financial management. Kita kasih dia duit pada Ramadan, dia beli langsir, dia beli kapet, dia beli cantik rumah, Masya Allah. Bulan Disember nak belikan anak-anaknya baju sekolah, kasut sekolah, buku sekolah, semua tak ada. Ini contoh. Ramadan kadang-kadang hari raya jatuh pada bulan Oktober. Disember dah nak kena beli. Habis dia belanjakan. Ini masalah. Ini secara umum lah. Sehingga saya bukan menghina lah ya. Nanti menghina tak boleh dalam masyarakat kita. Tapi kita orang Melayu, kita cakap tentang kelemahan orang Melayu tak apa. Kita jangan cakap kelemahan bangsa lain. Ini fakta. Jadi kita kena lebih bijak. Sebab tu masyarakat kita kadang-kadang sedih. Telefon dah habis kontrak, terus cari handphone yang baru. Dah habis kontrak, tolonglah handphone tu lagi masih boleh pakai, beli SIM card only, cukup. Tak payah nak perbaharui hutang. Kemudian dia beli nak handphone yang terbaik, kena ambil package yang paling mahal. Package yang paling mahal, awak kerja apa? Oh tak ada, saya pakai rumah-rumahnya. Awak beli semua yang unlimited data, unlimited call in, unlimited call out pasal nak handphone ni. Underutilized. Ini contoh. Jadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini contoh para jemaah. Jadi perbincangan kita tentang bayar zakat. Adakah wajar kita bayar zakat pada bulan Ramadan? Kadang-kala untuk golongan tertentu itu, sebaiknya memandangkan seperti yang saya katakan, sebahagian besar masyarakat kita tak pandai dalam menguruskan harta. Saya nak beri zakat, tapi saya tak nak beri pada bulan Ramadan. Saya nak beri dia pada bulan Disember kelak. Kerana apa? Pada ketika itu setiap tahun dia komplain tak ada duit untuk beli baju sekolah anak-anak, tak ada duit untuk beli buku sekolah anak-anak. Boleh tak? Persoalannya. Satu lagi pula, saya ada harta. Saya kalau kasih dia duit, macam mana pun sebulan habis duit dia. Tapi saya tahu dia tu lemah, dia tu susah. Dia tu perlu bantuan. Boleh tak Ustaz? Saya bayar zakat ini, instead of saya kasih dia selepuk. Ramadan kita kasih 1,200, habis. Minggu berikutnya dia pergi kat Gelang, habis 1,200. Instead of demikian, setiap bulan saya kasih dia 100. 100, bulan depan 100. End of the year, December, 100. 1,200. Boleh ke tidak? Berarti saya tak keluarkan zakat seterusnya. Atau kadang-kadang kita kasih 100 pun, kasih duit 100, besok nampak dia open table. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bulan, duit air lampu kena tolak, kena potong. Mengadu kat kita lagi. Mana 100? Oh tu kemarin anaknya birthday special. Allahu Akbar. Contoh, berlaku. Jadi ada pula, kita tak kasih dia duit. Awak punya duit air lampu, duit bil, kasih pada saya. Aku bayar. Niatkan zakat. Boleh ke tidak? Itu perbincangan. Membayar zakat pada saat diwajibkan. Kita diwajibkan zakat pada Januari, tetapi kita extend sampai Disember. Kita diwajibkan zakat pada Syaban, kita bayar pada Ramadan. Kita diwajibkan pada Ramadan, tapi Ustaz kata bayar pada Disember. Boleh ke tidak? Itu perbincangan kita pada pertemuan seterusnya, akan kita kupaskan insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah para jemaah, memenangkan masa. Sampai di sini saja pertemuan kita. Ada soalan ke tidak? Persoalan kita berikan duit kita kepada seseorang. Kita tak tahu dia ni orang yang boleh bayar ke tidak.
selalunya kita boleh tahulah. Kadang-kadang kita tengok orang ni yakin, kita tahu dia ni boleh bayar. Kita letak dia golongan musir. Kemudian zakat kita bayarlah. Kita beri dia $10,000. Zakat $10,000 berapa? 250 bayar zakat. First year. Second year bayar zakat. Dia akan bayar. Tapi third year tengok, orang ni dah macam nak burn saja duit kita. Maka yang daripada musir, kita boleh convert dia kepada muksir, kita dah tak bayar zakat. Pasal dalam hati kita, kemungkinan besar dia dah tak mampu bayar, dan itulah habis riwayat untuk melihat duit $10,000 dikembalikan. Maka kita tak perlu bayar zakat. Jadi kita boleh lihat seseorang itulah, untuk kategorikan musir atau muksir. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Kalau kita daripada rumah, kita dah niat nak bayar zakat. Persoalan ketika kita bayar zakat itu, adakah kita nak jatuhkan niat lagi? Baik. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, di mana kalau dalam mazhab Syafi'i, perlu kita jatuhkan niat ketika kita agihkan. Tetapi sebagian ulama, sebagai contoh dalam mazhab Hambali, seperti mana kita sebutkan, kita kalau dah jatuhkan niat, maka ketika kita agihkan, tak perlu kita niatkan. Selagi mana tidak mempunyai jarak yang jauh. Contoh, kita nak bayar zakat pada orang tersebut, dah keluarkan dah. Okey, bismillah. Dah jatuhkan niat, aku nak bayar zakat. Kemudian kita jalan kepada orang tersebut, kita berikan. Tak perlulah kita katakan, sengaja aku jatuhkan niat untuk bayar zakat. Tak perlu. Ya, kita berikan memadai. Akan tetapi kalau kita keluar rumah di waktu pagi, nanti aku nak keluar rumah, aku nak bayar zakat. Baik. Kemudian dah keluar rumah, kemudian jumpa tempat gelang, jumpa kawan, makan, kemudian selepas tu singgah, pergi pasar, lepas tu masuk ke Masjid Kasim. 3 jam, 4 jam, 5 jam kemudian. Maka ketika kita nak bayar tu, sebaiknya kita perbetulkan, adjust niat kita. So, untuk pastikan ini adalah zakat, ini bukan sedekah. Kerana on the way, kita dah niat nak bayar zakat kepada Masjid Kasim katakan. Dalam perjalanan, tiba-tiba tengah duduk tempat Azhar, promote sikit. Atau tempat Pariaman, atau kat mana-mana katakan, jumpa kawan lama. Kau ni apa khabar? Yalah, semenjak ni sakit itu, sakit ini. Terus terfikir, aku tadi niat nak bayar zakat Masjid Kasim $1,000. Ni pun ada member juga. Kasihlah dia 200. Boleh? Jadi yang $1,000 tu dah terjejas. Pasal kita kasih orang lain. Jadi itu menunjukkan ketika kita nak agihkan, kita sebaiknya kita dapat bezakan ini zakat, ini sedekah dan sebagainya. Keluar rumah tu niat nak bayar zakat tu satu perkara. Tapi ketika kita tunaikan, sebaiknya kita sedar ini adalah zakat. Kemudian anak dia pula ada kat situ, keluarkan $10 lah, ni hadiah. Close eyes, hadiah. Kita tahu niat kita tak semestinya kita ungkapkan, tapi innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niat. Kita tahu ketika kita nak berikan anaknya $10 tu setakat hadiah, close eyes. Tapi kita nak berikan yang $300 kepada si fulan, kita niatkan ini zakat. Maka kita dah belajar bahawa ini zakat yang kita berikan kepada kaum keluarga, kaum kerabat, orang yang kita kenal lebih baik, lebih afdal daripada orang yang tak kita kenal. Kita dapat pereratkan tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Pinjamkan duit dengan cagaran. Boleh tak kita pinjamkan orang duit? Okey, baik. Ni dalam bab pinjaman duit. Awak nak pinjam duit berapa? Nak pinjam duit $10,000. Okey. Awak kena cagarkan. Apa awak nak cagarkan? Baiklah. Saya berikan awak apa orang cagarkan selalu? Saya berikan awak barang kemas. Okey. Barang kemas. Just in case kalau saya tak mampu bayar $10,000, awak boleh jual barang kemas ni untuk dapat awak punya $10,000. Kalau kita punya 100,000, apa tanah tu? Orang selalu kasih kertas ownership tanah.
persoalan, boleh ke tidak? Jawapannya diperbolehkan. Kerana ini untuk menjaga maslahah orang yang beri pinjaman. Dia setidak-tidak dia ada cagaran, dia cabut lari, setidak-tidaknya kita ada cagaran. Akan tetapi ingat, tak boleh dimanfaatkan. Orang tu kasih barang kemas, ni barang kemas. Alang-alang dari barang kemas, ujung minggu saya pakai. Tak boleh. Tak boleh manfaatkan. Itu hanya cagaran, letak dalam drawer, dia cabut lari, kita ada duit untuk dapat duit kita balik. Kalau dia kasih duit rumah apa, surat cukai tanah ke, surat rumah ke, setidaknya ada cagaran. Atau apa juga jenis cagaran yang kita dapat, maka kita kena simpan. Ataupun dia kasih kita, dia nak punya kita $10,000. Saya ada duit, fixed deposit. Ni, $15,000, fixed deposit. Tetapi fixed deposit tu hanya matured 15 months later. Awak peganglah fixed deposit saya. Kalau apa-apa berlaku, ada duit kat situ. Tapi sekarang saya nak cash, 10,000. Kita boleh simpan fixed deposit tersebut. Paper, diperbolehkan. Cuma ingat, sesuatu yang kita beri pinjaman kepada seseorang, tidak boleh kita dapatkan kemanfaatan daripada pinjaman tersebut. Dan apabila kita mengatakan kemanfaatan, ianya berupa wang ringgit, berupa khidmat, apa juga services dan sebagainya. Tak boleh dapat kemanfaatan. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.